Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada bahagian yang keempat ini saya akan bercerita ataupun berkongsi tentang bagaimana untuk kita menggunakan Mendeley untuk kita dapat melihat gap menggunakan Mendeley, ya. Bagaimana, seperti mana tadi di bahagian yang ketiga saya nyatakan bahawa pentingnya untuk kita membuat carian-carian dapatan-dapatan kajian yang terkini untuk melihat gap kepada kajian-kajian lepas, ya. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan bersetujulah dengan pendekatan gap, ya. Ada setengah orang dia tidak bersetuju dengan pendekatan gap ini, tapi ada pro and kontra. Saya rasa ada juga kebaikannya. Dan bagaimana kita melihat, ya, dapatan-dapatan kajian yang boleh kita kaji, adakah terdapat jurang ataupun perkara-perkara yang boleh dicungkil dan ditampilkan sebagai suatu perkara baru untuk dilihat dan dikaji dengan secara sistematik, ya. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita ingin melihat dari segi pendidikan alam sekitar, ya. Dalam kajian-kajian lepas, saya telah memuat turun beberapa kajian lepas lah berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Saya nak melihat apakah dapatan-dapatan kajian yang lepas berkaitan dengan pendidikan alam sekitar misalnya, ya. So kita boleh lihat dengan kita kumpulkan keseluruhan artikel-artikel yang kita telah kutip ini, kita buat carian di sini. Ini pendidikan alam sekitar, ini ada lebih kurang berapa ni, 17 dokumen, 17 bahan-bahan di sini yang saya akan cari. Contoh, saya akan buat carian dapatan. So di dalam ini ada banyak membicarakan tentang dapatan-dapatan, ya. So kita kena klik lah, tengok dari segi dapatan. Mungkin kita boleh menggunakan teknik scoping literature review ataupun scoping review, melihat kepada dapatan-dapatan kajian yang telah dibincangkan dalam kajian-kajian lepas, ya. Okey, pertama kita macam mana so dapat ini. So kita boleh buat satu subfolder di sini, new folder dapatan kajian. Mana dapatan kajian? So kita tekan rename dapatan. Sekarang kita drag semua mana-mana artikel yang ada perkataan dapatan. Kemudian nanti kita akan saring satu persatu apa yang terdapat mengenai dapatan-dapatan kajian tersebut, contohlah kita dah dapat sini ada lebih kurang berapa, ada 8 artikel yang membicarakan tentang dapatan-dapatan kajian, ya. Dapatan-dapatan kajian di dalam, tapi kita belum membuat pembacaan yang lebih spesifik lah daripada pembacaan kita. Nanti baru kita dapat melihat apakah dapatan kajian yang lepas. Kalau di dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kata kunci seperti finding, finding ataupun result, daripada tiap artikel tersebut, ya. Ataupun kita cek result, kan, result. So kita akan lihat dia seperti berikut, ya. So kita boleh menggunakan kita boleh menggunakan Microsoft Word untuk kita membuat satu literature review matrix. Daripada sini kita boleh melihat apakah gap-gap ataupun apakah dapatan-dapatan kajian yang lepas, dan di situ kita cuba untuk menafsirkan apakah yang masih kurang ataupun apakah benda-benda ataupun perkara-perkara yang sering kali ditimbulkan yang mungkin boleh menjadi bahan kajian kita pada masa akan datang, ya. So kita buat macam ni carian. Kita buat satu matrix literature review, insert. Mungkin kita perlu ada 4 kolom saja, iaitu dari segi mungkin penulisnya siapa. Lepas tu kita nak cari tadi pasal dapatan kajian, dapatan kajian. Tapi sebelum kita melihat dapatan kajian, juga penting kita akan melihat apakah bentuk kajian yang dijalankan, ya. Ataupun kita lihat method. Ini adalah ulasan. So kita menggunakan teknik scoping literature review, di mana kita boleh melihat fokus kepada sesuatu isu. Dalam konteks ini kita nak melihat apakah jurang ataupun apakah yang dibincangkan dalam kajian lepas berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Apakah dapatan-dapatan daripada kajian lepas tersebut, ya, pada kajian lepas tersebut. Dan kita nak melihat adakah perkara-perkara yang boleh ditambah baik atau perlu dikaji dengan lebih mendalam
atau lebih khusus, lebih khusus lah, lebih spesifik lah, lebih spesifik dan sistematik. Ini boleh kita gunakan pendekatan ini. Okey, so kita betulkan ayat-ayat kita ni. Saya biasa menulis dengan pantas supaya otak saya boleh berfikir dengan pantas. Okey, itu cara saya lah. Okey, perkara-perkara yang boleh ditambahi atau perlu dikaji dengan lebih lanjut. So kita boleh lihat apakah lepas contoh kita nak tengok tadi kita dah dapat perbincangan mengenai dapatan-dapatan kajian lepas di dalam Mendeley kita. So dari sini kan kita dapat dapatan. So kita nak tengok juga satu persatu lah. Contoh kita pergi ke dapatan, okay, tengok satu artikel ini, the result shows that the ini dia punya dapatan kajian ni lah. Ataupun kita boleh start dengan melihat kepada apa metod kajian dia kan, sebab kita dah letakkan dia punya metod dan juga dapatan kajian. So apa kajian itu, metodnya. So ini menggunakan scoping literature review ni. Saya namakan sebagai scoping literature review. Okay, nanti kita akan jelaskan lagi apa dia scoping literature review. Dia dapat banyak membantu untuk kita mencari gap ataupun melihat apakah dapatan-dapatan kajian yang lepas yang boleh ditambah baik untuk kajian kita akan datang. Okay, so pertama kita akan buat, contohnya cara dia yang paling mudah, kita ambil ini, lepas tu kita pergi ke sini. Ini cara rapid ya, secara pantas ya. Kita dapatkan, mula kita pergi tekan reference, kita tekan insert citation, kita go to Mendeley. So kita pergi ambil yang ini dulu, lepas tu kita tekan cite. Ok, so kita dapat Chong and Mapa 2020. Metodnya apa? Metodnya apa? Ada tak metod di dalam ini? So kita tengok ada tak metod, apa metod yang digunakan dalam kajian ni. Metod tak ada ya. Kalau tak ada metod, kita gunakan ada tak metod tadi? Metod ataupun kaedah. Okay, kaedah yang digunakan dalam kajian ini ada tak? Previous. Okay. Kajian ini melibatkan kajian soal sidik, digunakan untuk mengutip data dan juga kualitatif untuk memerhati persepsi pelajar. Okay, so kita tengok yang ini, dia menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Okay, so kita ringkaskanlah, tak malah panjang sangat kan. So kita bagi kecil sikit lah. Okay, dapatan kajian, terus kita pergi kepada dapatan kajian dia apa? Dapatan kajian. Okay, dapatan kajian di sini data yang dikumpul. Mana lagi? Okay, dapatan kajian ataupun dapatan lah. Okay, dapatan. Pergi previous, kita tengok dekat abstract mungkin lebih jelas. Okay, so kita tengok dekat abstract dia, dapatan kajian ini. Hasil kajian menunjukkan, dapatan ataupun hasil hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar sekolah menengah mengetahui adanya pelbagai juga sedar analisis keseluruhan menunjukkan persepsi dan penilaian terdapat adalah rendah. Okay, kita boleh ambil ni sedikit, kita ambil dekat sini contoh paling pantas lah, macam mana kita boleh mendapatkan gist daripada sesuatu kajian yang kita nak kaji. Okay, so nanti kita buat ulasan dia. So kita ambil yang lain lagi pula ya, kita ambil yang lain, kita boleh ambil di sini contoh persepsi terhadap keputusan program 3K. Okay, kita ambil semua kajiannya. Sebelum kita tengok dapatan ataupun kita tengok metod yang digunakan oleh kajian ini. Misalkan pendidik telah memilih kajian yang berbentuk kuantitatif, di mana ianya akan menggunakan kaedah sosial yang jauh disebabkan oleh polisi pelajaran sekolah menengah di sini, reka bentuk bla bla bla. So kita boleh ambil sebelah sikit ni. Okay, so Okay, so kita masukkan di dalam sini. Okay, tapi jangan lupa kita kena buat citation dululah supaya kita mudah untuk membaca dan menghasilkan penulisan kita dengan pantas ya. So kita buat citation dulu. Kita pergi references, kita tekan insert citation, kita pergi go to Mendeley dan kita tekan cite. Okay, lepas tu dapatan kajian, kita tengok apa dapatan kajian tadi. Dapatan kajian. Okay, sekejap kita ambil yang ni tadi. Ini kita cari dekat ni dapatan dia apa, dapatan
dapatan kajian. Okey. Okey, apa dia punya rumusan daripada kajian ni? Kalau kita nak lebih pantas, kita tengok dekat dia punya ni lah, abstract je kan. Okey, ini cara pantas lah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa. Panjang ini saya sekadar menunjukkan secara ringkas kaedahnya ya. Dapatan kajian, beberapa soalan dikemukakan, bla bla bla. Okey, keputusan boleh disimpulkan bahawa keputusan boleh disimpulkan bahawa tahun penjelasan tidak mendorong perilaku asal ini disebabkan pelaksanaan beberapa soalan. Okey, so kita ambil inilah contoh. Okey, kita ambil dapatan kajian yang ini, kita letakkan di sini. Lepas tu sama juga, kita akan kecilkan sikit dia punya spacing ni. Jangan terlalu lebar, nanti susah kita nak baca dan tafsirkan apa yang ada. Okey, lepas tu kita ambil lagi satu citation. Saya ambil 3 saja untuk contoh ini. Kita ambil lagi contoh apa ni? Mentality study syarikat. Kita nak cari kajian berkenaan dengan pendidikan alam sekitar di sekolah ya. Contoh kita mula-mula kita ambil yang ini, tahap celik alam sekitar, tajuk dia, penulis dia Muhammad bin Omar. Okey, so sekarang kita pergi ke sini. Okey, mula-mula kita buat citation dulu. Kita tekan references, insert citation, go to Mendeley, lepas tu tekan cite. Okey, lepas tu apa yang kita nak buat lepas kita tekan cite, kita buat ambil apa yang dibincangkan tentang dapatan. Kita ambil metod dulu ya, metod kajian. Okey, metodologi kajian. Kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan kaedah kajian berbentuk deskriptif. Kaedah kajian menggunakan soal ini untuk mendapatkan mengenal pasti tahap celik alam sekitar bagi pelajar sekolah menengah lah. Kita nampak tadi macam sekolah menengah. Cara pantas kita boleh ambil yang ini. Boleh tak copy? Kita copy sikit. Okey, copy, kita masukkan dalam kita punya literature review matrix. Lepas tu yang ni kita ambil lagi dia punya dapatan ya. Dapatan kajian yang menggunakan ujian statistik. Okey, ataupun dapatan lah, kita cari apakah dapatan kajian ini. Dapatan kajian telah dinilai berdasarkan bla bla bla, apa dia punya kesimpulan kajian. Okey, kita tengok paling sekali ya, bawah sekali. Mantapan nasional sikap tangguh laku dalam maka sudah tentu. Okey, menyetujui Koppelman Act. Tak mahu kita tengok atas lah, senang. Daripada atas kita dapati manakala ujian C digunakan kaedah di test kesimpulan tengok data deskriptif yang diperolehi. So dia menggunakan data deskriptif yang diperolehi menunjukkan bahawa tahap elemen pembangunan mampan adalah lebih tinggi berbanding dengan elemen lain. Dia juga menunjukkan bahawa tahap elemen pertemuan berapa tinggi. Okey, dapatan menunjukkan tahap kecelik alam sekitar respondan berada pada tahap tinggi manakala terdapat tidak perbezaan dalam kajian sekolah menengah Argentina. Okey, so kita ambil yang ini. Okey, so kita dapat yang ini. Okey, so ini kita sekarang kita kecilkan dia kan, kita bagi spacing dia 1 kan. So sekarang ni apa tujuan kita? Kita nak memberikan ulasan ataupun kita nak review apa yang itu nama jadi literature review ya. Kita ulas apa yang telah dibincangkan dalam kajian-kajian lepas. Okey, so penulis ni kajian ini melibatkan kaedah kuantitatif. Okey, so kita dapati kita ringkaskan saja menggunakan pendekatan kuantitatif, soal selidik bagi melihat kualitatif dan kualitatif bagi melihat bagi melihat apa tadi? Melihat persepsi pelajar mengenai program ditar semula. Dapatan menunjukkan apa tadi kita ringkaskan. Dapatan menunjukkan bahawa pelajar sekolah mengetahui tentang program alam sekitar juga sekitar dan kepentingan apa pendidikan alam sekitar
alam sekitar, tapi sukar untuk diamalkan. Okey. Untuk program kita semalam itulah. Okey, Muhammad Taufik pula, ini kita ringkaskan, kita ulas apa yang dinyatakan. Dapatan kajian menunjukkan kajian menggunakan pendekatan kuantitatif kan kepada pelajar sekolah terhadap program 3K. Okey, program 3K. Maaf ya, soalan tulisan saya tak berapa cantik di sini. Program 3K tidak mendorong perilaku pelajar dalam menjaga kebersihan. Hal ini disebabkan oleh 3K. Dapatan kajian menunjukkan program 3K tidak mendorong perilaku positif dalam kalangan dalam aspek menjaga kebersihan. Okey, kita ringkaskan begitu juga. Kan disebabkan oleh amalan kerohanian yang lemah. Tambah sikit lagi. Okey, lepas tu yang ni kita tengok, ni pun sama. Kesedaran kajian menggunakan pendekatan soal selidik, melihat bahawa terdapat kesedaran yang tinggi dalam kalangan pelajar mengenai isu alam sekitar, walau bagaimanapun alam sekitar dalam kalangan sekolah harian berdasarkan perbezaan mengenai alam sekitar. Itulah kita ringkaskan ya, mengenai alam sekitar. Okey, so macam mana kita nak tengok gap daripada ketiga-tiga ini? So seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, di bahagian yang pertama, kita ada beberapa pendekatan gap yang kita boleh tambah baik dalam kajian-kajian akan datang ya. Kita melihat sesuatu itu. Contohnya kita nak melihat dari segi perspektif dapatan kajian ya. Kalau kita melihat daripada literature review matrix yang kita telah buat ini, ulasan-ulasan yang kita telah petik ini, kita dapati bahawa pertama kita lihat apa beza antara ketiga-tiga. Apa beza dia? Apa perbezaannya? Dari segi perbezaan jurang ataupun perbezaan ketiga-tiga ini, kalau tengok dari segi persamaannya, okey, pertama kita lihat yang paling mudah lah, kita tengok persamaannya kan. Persamaannya kita boleh tuliskan persamaan responden dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, lepas tu apa lagi persamaan? Menggunakan pendekatan kuantitatif kan. Okey, satu lagi, apa lagi kelemahannya? Kebersamaan dia. Kan kalau kita tengok daripada ketiga-tiga dapatan kajian melihat kepada menunjukkan ada kesedaran alam sekitar. Lepas tu satu lagi dapatan kita mendapat daripada kajian ini melihat kepada walaupun ada kesedaran alam sekitar, tapi masih tidak dapat mendorong kepada perubahan tingkah laku dalam aspek penjagaan kebersihan ya. So ini boleh kita lihat, walaupun ada kesedaran, mungkin ini adalah perkara yang kita boleh tengok sebagai gaps nanti kan. Kalau kita tengok dari segi perbezaannya, ada kajian-kajian, ada beberapa kajian ya. Kajian perbezaannya, kita lihat perbezaan adalah dari aspek apa?
So kebanyakan ini menggunakan pelajar sekolah lah. Okay, perbezaannya juga kajian ajak melihat kepada perbezaannya ada satu saja yang menggunakan pendekatan kualitatif berbanding yang lain ya. Ada satu kajian daripada yang pertama tadilah, kajian oleh Chong and Mapa 2020 ya. Lepas tu kita lihat juga perbezaan perbezaan. Lepas tu kita tengok apa sebenarnya kalau kita melihat gaps ini kita boleh melihat dari segi jurang kajian ini ya. Kita melihat dari segi jurang orang ataupun apa yang boleh ditambah baik, baik dalam kajian berkaitan dengan pendidikan Islam kan, berkaitan pendidikan alam sekitar ya. So saya melihat gapsnya kalau kita lihat di sini adalah kurang kajian kepada pelajar-pelajar di peringkat IPT ya. Di IPT agak kurang pengajian pusat pengajian tinggi kan. Contohlah ini daripada 2 kajian, mungkin bila kita banyak lagi artikel, so kita boleh lihat lebih banyak lagi lah dapatan kajian, kurang kajian kepada pelajar-pelajar di peringkat IPT. Ini antara jurang-jurang yang kita lihat ya. Lepas tu metodologi banyak menggunakan pendekatan kuantitatif kan, kurang menggunakan pendekatan kualitatif. Satu lagi gap je, mengapa ada kesedaran tapi sukar untuk mempengaruhi tingkah laku mereka kan. Kalau kita buat macam kesedaran kan, kalau kita buat IV dan EV, kesedaran dan tingkah laku terhadap alam sekitar kan. Okey. So kalau kita buat ini, sebab kalau kita tengok kajian-kajian itu tidak menunjukkan IV dan EV ya, hubungan korelasi wujud ya. Bagaimana kita nak membuktikan bahawa kesedaran itu mempengaruhi tingkah laku terhadap alam sekitar? Kalau kita tengok banyak dinyatakan konklusinya daripada kajian-kajian ini menunjukkan bahawa ada kesedaran tetapi kurangnya aspek tingkah laku itu, perubahan tingkah laku terhadap, agak sukar sikit. Adakah variable lain ataupun boleh tak kita buktikan ini secara kuantitatif ya, kita membuat hipotesis ini betul atau tidak? So kita mungkin ada variable lain yang boleh ditambah baik. Itu antara gaps mungkin juga boleh dikaji dalam kajian-kajian akan datang, ataupun kita boleh menggunakan pendekatan lain, kuantitatif, kualitatif, apa lagi, dari segi responden ya, seperti mana saya sebutkan awal di part yang pertama, bahawa kita boleh melihat dari perspektif responden, siapa responden dia kan. So itulah yang saya dapat kongsikan sedikit sebanyak. So part yang kelima nanti, part yang seterusnya saya akan nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun saudara-saudari semua yang berminat berkaitan dengan penulisan literature review dalam bentuk scoping ini. Saya akan adakan lagi dalam part yang seterusnya. Okay, sehingga bertemu lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari rasa perkongsian saya ini amat bermanfaat, minta subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain. Okay, so itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulis dan selamat berjaya. Sekian.